بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam sesi perkongsian ilmu kuasai tata bahasa, kenali perkataan, fahami Al-Quran sesi ke-28. Dalam sesi ini, saya akan menyambung mengenai cara mengi'rab isim mabni yang telah saya mulai dalam sesi lalu dengan mengi'rab isim damir. Jadi sesi ini kita akan melihat cara mengi'rab isim isyarah, isim mausul, zaraf makan, zaraf zaman dan juga isim istifham. Selain daripada itu, kita juga akan mengkaji mengenai i'rab harfun. Mengenai i'rab kata kerja, insya-Allah kita akan buat dalam sesi ke-29. Isim mabni adalah perkataan yang tetap sama walau diguna dalam keadaan berbeza, iaitu tidak ada perubahan baris pada huruf akhir dan juga tidak ada perubahan huruf dalam perkataan. Jadi antara isim mabni yang telah kita pelajari adalah isim isyarah dan juga isim mausul. Ini dua-dua ni memang benar-benar mabni lah. Ini seperti yang kita dah lihat dalam sesi 4 dan 5. Lepas tu juga damir yang kita telah lihat juga dalam sesi 11 dan juga sesi 27 kita dah buat i'rab mengenai damir ni. Ni tiga ni memang benar-benar mabni. Lepas tu kita ada juga lagi dua ni, iaitu isim zaraf makan dan juga zaraf zaman. Ini hanyalah sebahagian. Ini juga dulu kita dah lihat masa sesi ke-6 dahulu. Jadi hari ini sesi ni kita akan melihat mengenai bagaimana i'rabnya. Kita lihat dulu i'rab isim isyarah ni. Carta ni saya ambil kembali untuk mengingatkan kita apakah perkataan-perkataan isim isyarah. Yang dikatakan mabni adalah yang untuk satu dan juga untuk jamak yang ramai ni. Kalau untuk yang jauh tu itu lil ba'in, isim isyarah yang jauh, zalika dan ulaika untuk muzakkar, dan tilka dan juga ulaika untuk wanita. Dan kalau kita lihat untuk lil qarib yang dekat, makna ini haza untuk muzakkar dan haulai untuk ramai ni, yang ni untuk seorang lah. Dan hazihi untuk seorang muannas dan juga haulai untuk jamak. Jadi untuk bilangan satu dan jamak dia adalah benar-benar mabni. Tapi untuk dua ni musanna, iaitu kalau kita lihat zanika untuk muzakkar dan juga zainika, lepas tu untuk wanita tanika dan tainika. Ini untuk yang jauh ya. Tapi untuk yang dekat hazani dan juga hazaini dan juga untuk muannas hatani dan hataini. Ini adalah dia berubah. Kalau kita tengok dia ada akusatif dan genitif dan juga normatif. Jadi dia adalah berbeza ya, bertukar-tukar. Jadi dia bukan mabni. Jadi i'rabnya juga akan berbeza lah. Ni kita lihat dulu bagaimana kalau untuk isim isyarah mufrad dan jamak tadi yang saya kata dia benar-benar mabni. So kita akan lihat sebab tanda i'rabnya ni adalah ditakdirkan, iaitu kita tak nampak zahir, tapi dia bila i'rabnya akan mengikut fungsi dia dalam perkataan. Misalnya untuk perkataan zalika, ulaika, tilka ni. So kalau kita lihat kalau dia mubtada, dia akan jadi ismun isyaratin alal fath fi mahalin raf'in. Dia punya i'rab yang rafa' ni adalah dia rafa' dengan fathah. Ya, tu dengan kalau kita zalika kan, ulaika ni semua fathah kat ujung dia. Tapi dia boleh fi mahali raf'in kalau dia mubtada. Tapi kalau dia maf'ulun bihi, yang ni dia sebagai subjek. Kalau dia objek, fi mahali nasbin. Dia masih isim isyarah ala fathah sebab dia masih sama.
Ya, dan kalau misalnya dia isim majrul, kalau dia lepas harfu jar, dia jadi fi mahalli jarrin, dia i'rab dia iaitu ditakdirkan, nampak je seperti jar macam ni kan, dia tilka juga, walaupun dia marfu' ke, walaupun mansub ke, walaupun jar, dia masih tak bertukar. Itu yang mabni tu. Lepas tu, itu untuk perkataan yang ala fathah, atas ujung dia fathah. Tapi kalau ujung dia barisnya bawah, tu ala kasri, ya, kasrah, dan haulai juga. So dia isim isyarah ala kasri. Tapi dia juga seperti tadi, dia mi'rabnya bergantung kepada fungsi dalam ayat. Kalau mubtada dia fi mahalli raf'in. Kalau maf'ulun bihi fi mahalli nasbin. Kalau isim sebagai majrul, and then fi mahalli jarrin. Tapi untuk yang musanna ni, dia sebab dia mu'rab kan, dia boleh bertukar-tukar, jadi dia ikut i'rab bagaimana isim mu'rab. Jadi kalau dia marfu' tapi dia dengan tanda alif, mansub dengan tanda ja, majrur juga dengan tanda ja. Tadi kita dah lihat kan. Kita lihat contoh ayat. Umpamanya saya guna perkataan haza. Haza ni dia, kalau kita lihat ujung dia adalah sukun lah, mati. Jadi dia ada alif ni kan, jadi dia ala sukun lah ni. Jadi kalau ayat saya haza talibun, ayat yang simple, ini seorang lelaki, pelajar lelaki. Jadi cara i'rab dia adalah mubtada'un ismun isyaratin mabniyun ala sukun fi mahalli raf'in. Dia mubtada', isim isyarah mabni atas sukun, i'rab dia fi mahalli raf'in. Kalau mansub, kita tengok ni ayat ni, sa'altu haza, saya telah bertanya dia, iaitu orang lelaki ini. Jadi saya tengok i'rab dia adalah maf'ulun bihi ismun isyaratin mabniyun ala sukun fi mahalli nasbin. Maf'ulun bihi isim isyarah mabni atas sukun fi mahalli nasbin. Kalau majrul, kita tengok ayat ni, marartu bihaza, dia ada harfu jabi kan, jadi ni adalah di isim majrul lah. Jadi saya telah lalu sebelah dia, iaitu lelaki ini. Jadi i'rab kita adalah ismun majrurun ismun isyaratin mabniyun ala sukun fi mahalli jarin. Isim majrur, isim isyarah mabni atas sukun fi mahalli jarin. Kita lihat pula untuk contoh haula'i ni. Qala haula'i, mereka ini telah berkata. Jadi cara i'rab dia adalah mubtada' ismun isyaratin mabniyun ala kasri. Sebab di bawah kan, baris bawah. Fi mahalli raf'in. I'rab dia masih fi mahalli raf'in sebab dia mubtada'. Jadi dia marfu' lah. Ya, mubtada' isim isyarah mabni dengan kasrah fi mahalli raf'in. Lepas tu kita tengok untuk bila majrur. Sa'altu haula'i. Saya telah bertanya mereka ini. Itu lelaki. Ya. Dan kalau tengok maf'ulun bihi ismun isyaratin mabniyun ala kasri fi mahalli nasbin. Maf'ulun bihi isim isyarah mabni dengan kasrah fi mahalli nasbin. Untuk kalau majrul, kita tengok pula di sini marartu biha ulai. Ya, ada bi tadi harfu jar, macam seperti tadi juga ya. Saya telah lalu sebelah mereka ini, iaitu lelaki ya. Jadi cara i'rab dia ismun majrurun ismun isyaratin mabniyun ala kasri fi mahalli jarin. Isim majrur, isim isyarah mabni dengan kasrah fi mahalli jarin. Kita lihat pula mu'rab isim isyarah musanna ni. Saya dah kata tadi dia isim isyarah musanna ni dia adalah berciri isim mu'rab. Ya, jadi dia cara i'rab dia ikut isim mu'rab. Contoh ayat kita hazani talibani. Ya, ini dua orang lelaki pelajar ya. So dia adalah kita dia di sini berkedudukan mubtada' di sini ya. So mubtada' ismun isyaratin musanna wa alamatu raf'ihil alif. Dia mubtada' isim isyarah musanna marfu' dengan alif. Dia ada alif di sini. So dia adalah berkedudukan marfu' ya. So kalau kita tengok untuk mansub, sa'altu hazaini. Saya telah bertanya mereka lelaki berdua ini. Jadi i'rab dia maf'ulun bihi ismun isyaratin musanna wa alamatun nasbihi al-ya. Maf'ulun bihi isim isyarah musanna mansub dengan ya. So kalau kita tengok untuk isim majrul, marartu bihazaini. Saya telah lalu sebelah mereka lelaki berdua ini.
Jadi cara i'rab dia ismun majrurun ismun isyaratin musanna walamatul jarrihi al-ya. Isim majrur, isim isyarah musanna majrur dengan ya. Jadi dia berbeza sedikit daripada yang untuk yang mufrad dan juga jamak ya. Sekarang kita lihat pula contoh ayat Quran untuk perkataan zalika. Zalika ni adalah isim isyarah mabni ala fathah. Ya, so ayat kita zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Yang demikian itu ialah disebabkan mereka kufur mengingkari ayat-ayat Allah. Jadi cara i'rab dia zalika ialah isim isyarah mabni ala fathah fi mahali raf'in, sebab dia adalah berkedudukan mubtada di sini ya. InsyaAllah yang all this mubtada ni semua kita akan belajar masa kita membuat mengenai ayat ismiah dan juga ayat fi'liyah. InsyaAllah sesi akan datang. Lepas tu kalau untuk kedudukan mansub, kita tengok ayat ni, fama jaza'u man yaf'alu zalika minkum illa hizyum fil hayatid dunya. Maka tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian ini dari antara kamu selain dari kehinaan ketika hidup di dunia. Ini kita lihat ayat ni adalah Bani Israel ni ya, dia ingkar mengenai sebahagian pada kitab Taurat tu. Allah kata dia akan mendapat hina di dunia dan di akhirat lah. Jadi di sini zalika ni dia adalah isim isyarah mabni ala fathah, sebab dia fathah belakang kan. So dia fi mahali nasbin kerana dia adalah maf'ulun bihi di sini. Kalau dia berkedudukan majrur, kita tengok wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas. Di sini kadzalika ni isim majrur sebab lepas harfu jar ka ni kan ka. Dan demikian itu kami jadikan kamu wahai umat Muhammad satu umat yang pilihan lagi adil, supaya kamu layak menjadi orang yang memberi keterangan kepada umat manusia. Di sini dia adalah isim majrur, jadi dia adalah isim isyarah mabni ala fathah, nampak fathah tapi i'rab dia fi mahali carin kerana dia adalah selepas harfu jar, dia adalah isim majrur. Jadi sini adalah jar wa majrurnya. Untuk satu lagi contoh haza ni, dia juga isim mabni tapi ala sukun. Dia ada sukun belakang kan. Tadi macam yang kita buat tadi. Haza bayanun linnasi wa hudan wa mau'izatul lil muttaqin. Al-Quran ini ialah penerangan kepada seluruh umat manusia dan petunjuk serta pengajaran bagi orang-orang yang hendak bertakwa. Haza di sini adalah berkedudukan mubtada. Jadi dia adalah fi mahali raf'in. Begitu juga untuk nasbin, untuk mansub. Rabbi ja'al haza baladan aminan warzuq ahlahu minas samarat. Wahai Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman, sentosa, dan berilah rezeki dari berbagai jenis buah-buahan kepada penduduknya. Di sini dia berkedudukan maf'ulun bihi ya, sebab lepas kata kerja ni. InsyaAllah ini pun adalah ayat fi'liyah, kita akan buat juga akan datang. So di sini sebab dia maf'ulun bihi, dia adalah fi mahali nasbin ya. Tapi kalau kita tengok untuk kedudukan harfu jar lepas harfu jar min ni, kita tengok qad kunna fi ghaflati min haza bal kunna zalimin. Sesungguhnya kami telah tinggal dalam keadaan yang melalaikan kami daripada memikirkan perkara ini, bahkan kami telah menjadi orang-orang yang menganiayai diri sendiri. Sini dia adalah isim majrur, jadi dia i'rab dia adalah fi mahali carin ya. Jadi saya harap jelas ya, nampak. Contoh perkataan hazihi pula, dia adalah isim isyarah mabni ala kasri, sebab baris bawah di sini kan. Ayat kita hazihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Yang kamu saksikan sekarang ialah neraka Jahannam yang kamu selalu diancam memasukinya kalau kamu tidak taatkan perintah Allah. So hazihi di sini adalah berkedudukan mubtada, jadi dia adalah fi mahali raf'in. Untuk ayat ini, inna hazihi tazkirah faman syaa'a attakhadha ila rabbih sabila. Sesungguhnya keterangan yang mengandungi amaran ini menjadi peringatan.
Oleh itu, sesiapa yang mahukan kebaikan dirinya, dapatlah dia mengambil jalan yang membawa kepada Tuhannya dengan iman dan taat. So di sini inna hazihi. Jadi adalah di isim inna. InsyaAllah isim inna ni pun kita akan buat sesi akan datang. So selalunya kalau isim inna dia adalah berkedudukan mansub. Jadi dia adalah disebut fi mahali nasbin. Untuk kedudukan majrul, lepas harfu fi ni, wa man kana fi hazihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Dan sesiapa yang berada di dunia ini dalam keadaan buta mata hatinya, maka dia juga buta di akhirat dan lebih sesat lagi jalannya. Auzubillahi min zalik, ya. So di sini dia adalah isim majrul, jadi dia juga disebut fi mahali jarin i'rabnya. Kita lihat pula contoh haula'i ni, iaitu isim isyarah mabni ala kasri. Dia kasrah bawah ni kan. Rabbana haula'i adalluna fa'atihim azaban di'fan minan nar. Wahai Tuhan kami, mereka inilah yang telah menyesatkan kami. Oleh itu, berilah kepada mereka azab seksa yang berlipat ganda dari azab neraka. Jadi di sini dia adalah berkedudukan mubtada' ni, haula'i ni. Jadi dia adalah fi mahali raf'in. Itu juga kalau kita tengok untuk yang mansub ni. Qala laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ard. Nabi Musa menjawab, sebenarnya engkau wahai Firaun telah pun mengetahui tiadalah yang menurunkan mukjizat-mukjizat ini melainkan Tuhan yang mencipta dan mentadbirkan langit dan bumi. Haula'i ini adalah berkedudukan maf'ulun bihi, ya. Anzala haula'i. Dia maf'ulun bihi, so mi'rab dia adalah fi mahali nasbin. Kalau kita lihat untuk majrul selepas ala ni, harfu ja'ala ni, ayat kita, wa yauman nab'asu fi kulli ummatin syahidan alaihim min anfusihim wajidna bika syahidan ala haula'i. Dan ingatlah tentang hari kami bangkitkan dalam kalangan tiap-tiap umat seorang saksi terhadap mereka dari gulungan mereka sendiri, dan kami datangkan kamu wahai Muhammad untuk menjadi saksi terhadap mereka ini. Jadi ala haula'i di sini adalah berkedudukan isim majrul, jadi dia adalah fi mahali jarin. Kita lihat lagi untuk haula ni, bila dia berkedudukan fa'il. Jadi wa ma yanzuru haula'i illa sayhatan wahidatan ma laha min fawaq. Dan orang-orang ini yang menentang Nabi Muhammad tidak menunggu melainkan satu jeritan suara yang tidak akan berulang lagi. Jadi di sini dia adalah fa'il, jadi dia adalah fi mahali raf'in. Ni kita tengok dia juga berkedudukan mudhaf ilaihi ni, ya. Mu'allama Adamal asma'a kullaha summa aradhum alal malaikati faqala ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Dan dia telah mengajarkan Nabi Adam akan segala nama benda-benda dan gunanya. Kemudian ditunjukkannya kepada malaikat. Lalu dia berfirman, terangkanlah kepadaku nama benda-benda ini, semuanya jika kamu golongan yang benar. Di sini dia adalah berkedudukan mudhaf ilaihi. Kita dah buat dulu mudhaf ilaihi. Jadi dia adalah majrul. Mudhaf ilaihi selalu majrul. Jadi dia di sini kita sebut dia sebagai fi mahali jarin. Kita lihat pula i'rab kataan haula'i ini dalam kedudukan lain. Di sini dia sebagai isim kana, sebab ada kana ni. InsyaAllah kita akan buat juga di sini. Selalunya isim kana ni adalah berkedudukan marfu'. So ayat di sini, lau kana haula'i alihatam ma waraduha wa kullum fiha khalidun. Kalaulah mereka yang kamu sembah itu Tuhan-Tuhan, tentulah mereka tidak masuk ke dalam neraka. Dan ketahuilah semuanya yang menyembah dan yang disembah akan kekal dalam neraka selama-lamanya. So di sini haula'i, saya kata tadi dia isim kana berkedudukan marfu'. Jadi i'rabnya adalah fi mahali raf'in. Bagaimana pula kalau dia berkedudukan isim inna? Inna haula'i mutabbarum ma hum fihi wa batilum ma kanu ya'malun. Sesungguhnya mereka penyembah-penyembah berhala itu akan dihancurkan apa yang mereka berada di dalamnya dari perbuatan syirik, dan
tetaplah salahnya apa yang mereka kerjakan itu. Inna haula'i ini selalunya berkedudukan mansub, jadi dia adalah i'rabnya fi mahali nasbin. Satu lagi kita lihat apabila dia berkedudukan maktuf. Di sini ayat kita kulan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahzura. Tiap-tiap golongan dari keduanya, golongan dunia dan golongan akhirat, kami hulurkan kepada mereka dari pemberian Tuhanmu, wahai Muhammad. Dan tiadalah pemberian Tuhanmu itu tersekat dari sesiapa pun. Di sini haula'i yang pertama ni adalah badal. Dia badal kepada kulla. So kulla ni kalau kita tengok dia adalah kedudukan mansub. Jadi dia pun mansub jugalah. Dan keduduk haula'i kedua ni dia adalah maktuf kepada haula'i ni. Jadi kedua-duanya adalah mansub. Jadi kalau mansub dia adalah fi mahali nasbin. Kita lihat pula contoh isim i'rab isim isyarah musanna ni yang berfungsi yang berciri seperti isim mu'rab ni. So perkataan kita adalah zanika. Fazanika burhanani min rabbika. Yang demikian itu adalah dua bukti dari Tuhanmu. So zanika sini dia adalah berfungsi sebagai mubtada. Jadi dia adalah marfu'. Jadi dia bila kita i'rab dia kita kata dia adalah isim isyarah musanna marfu' dengan alif. Begitu juga contoh ayat untuk hazani ni juga dua ya. So hazani hasmanis tasamu fi rabbihim. Inilah dua golongan mukmin dan kafir yang berbantah-bantahan tentang Tuhan mereka. So hazani juga adalah mubtada, jadi dia juga adalah marfu' dengan alif sebab ada alif di sini. Satu ayat lagi, qalu in hazani lasahirani. Dan mereka berkata dua orang ini sebenarnya dua ahli sihir. So hazani juga di sini adalah mubtada, jadi dia juga adalah marfu' dengan alif ya. So kita lihat boleh contoh mengenai perkataan hataini ni ya. Qala inni uridu an unkihaka ihda banatayya hataini ala an ta'jurani samaniya hijaj. Bapa perempuan itu berkata, iaitu Nabi Syuaib berkata kepada Nabi Musa, aku hendak mengawinkanmu dengan salah seorang dari dua anak perempuanku ini dengan syarat bahawa engkau bekerja denganku selama 8 tahun. So hataini di sini adalah bersifat na'at kepada ibnatayya ni. Ibnatayya ni adalah dia adalah mudhaf ilaihi pada ihda banatayya. So dia mudhaf ilaihi jadi dia adalah majrur. Di sini hataini adalah na'at kepada dia, jadi dia adalah majrur. Sebab kita dah buatkan na'at man'ud, dia dah man'ud dia lah ni. Na'at man'ud dia mesti sama, seperti setara. Jadi di sini majrur, dia pun majrur. Bila majrur, kita kata dia adalah isim isyarah musanna majrur dengan ya. Jadi dia adalah sifat dia seperti kita i'rab isim mu'rab. Sekarang kita berpindah pula kepada i'rab isim mausul. Saya kembali membawa apakah perkataan-perkataan isim mausul untuk mengingatkan kita ya apa dia juga seperti isim isyarah tadi. Untuk musanna dia adalah bukan mabni. Hanya untuk mufrad dan jamak dia adalah mabni ya. Allazi dengan alazina untuk muzakkar, allati dengan allati dan alani untuk muannas. Ini adalah mabni. Tapi untuk allazani dan allazaini untuk muzakkar, dan allatani dan allataini ini adalah dua untuk musanna muannas. Jadi dia di dua adalah mu'rab. Dan lepas tu kita ada juga yang isim mausul mushtarakun ni, man dan ma untuk orang siapa yang, dan ma apa yang untuk benda ya. Jadi ni dia juga adalah mabni. So sebutan i'rab dia seperti juga isim isyarah tadi. Dia adalah kalau misalnya perkataan allazi, allati, man dan ma, dia adalah ujung dia adalah sukun. Jadi dia adalah isim mausul ala sukun. Tapi kalau dia berkedudukan mubtada, dia fi mahali rafi'in lah. Tapi kalau maf'ulun bihi, dia fi mahali nasbin. Begitu juga kalau isim majrur fi mahali jarin. Seperti tadi juga.
Kalau kita lihat untuk perkataan allazina, dia adalah na kan, fathah kat ujung dia. So isim mausul ala fathah. Jadi dia adalah fi mahalli raf'in kalau berkedudukan mubtada. Kalau maf'ulun bihi, i'rab dia fi mahalli nasbin. Kalau isim majrur dia fi mahalli jarin. Sama ya. Tapi untuk kalau isim mausul musanna ni, dia sebagai isim murab, dia ikutlah seperti seperti tadi juga. Dia marfu dengan alif dan mansub dengan ya dan juga majrur dengan ya. Mari kita lihat contoh-contoh dia. Contoh ayat saya ni, dahalal lazi yadrusul Quran. Telah masuk orang lelaki yang sedang belajar Al-Quran. Di sini dia adalah sebagai fa'il di sini ya. Jadi cara kita mengirab dia, fa'ilun ismun mausulun mabniyun ala sukun fi mahalli raf'in. Sebab dia fa'il, jadi fi mahalli raf'in ya. Fa'il isim mausul mabni dengan sukun fi mahalli raf'in. Kalau dia berkedudukan mansub, sa'altul lazi yadrusul Quran. Saya telah bertanya orang lelaki yang sedang belajar Al-Quran. Dia adalah berkedudukan maf'ulun bihi di sini. Jadi cara i'rab kita, maf'ulun bihi ismun mausulun mabniyun ala sukun fi mahalli nasbin. Maf'ulun bihi isim mausul mabni dengan sukun fi mahalli nasbin. Kalau berkedudukan sebagai isim majrul, salamtu ala lazi yadrusul Quran. Salam saya kepada orang lelaki yang sedang belajar Al-Quran. Jadi secara i'rab kita, sebab dia adalah isim majrur, jadi isim majrurut ismun mausulun mabniyun ala sukun fi mahalli jarin. Isim majrur, isim mausul mabni dengan sukun fi mahalli jarin. Sekarang contoh untuk perkataan allati ni. Ayat kita, dahalatil lati tadrusul Quran. Telah masuk orang perempuan yang sedang belajar Al-Quran. So di sini dia juga adalah sebagai fa'il. Jadi i'rab kita adalah fa'ilun ismun mausulun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in. Fa'il isim mausul mabni dengan sukun fi mahalli raf'in. Kalau untuk contoh sebagai mansub, sa'altul lati tadrusul Quran. Saya telah bertanya orang perempuan yang sedang belajar Al-Quran. Di sini adalah maf'ulun bihi. Jadi kita i'rab dia, maf'ulun bihi ismun mausulun mabniyun ala sukun fi mahalli nasbin. Maf'ulun bihi isim mausul mabni dengan sukun fi mahalli nasbin. Begitu juga kalau sebagai isim majrur di sini, salamtu ala lati tadrusul Quran. Salam saya kepada orang perempuan yang sedang belajar Al-Quran. Di sini adalah isim majrur, jadi i'rab dia ismun majrurun ismun mausulun mabniyun ala sukun fi mahalli jarin. Isim majrur isim mausul mabni dengan sukun fi mahalli jarin. Untuk contoh perkataan allazina, kita ada ni, dahalal lazina yadrusunal Quran. Telah masuk orang-orang lelaki yang sedang belajar Al-Quran. Jadi di sini dia adalah sebagai fa'il. Jadi i'rab kita, fa'ilun ismun mausulun mabniyun alal fathi fi mahalli raf'in. Fa'il isim mausul mabni dengan fathah fi mahalli raf'in. Berkedudukan mansub, sa'altul lazina yadrusunal Quran. Saya telah bertanya orang-orang lelaki yang sedang belajar Al-Quran. Saya tengok sini, i'rab dia di sini sebagai maf'ulun bihi. Dia maf'ulun bihi ismun mausulun mabniun alal fathah. Maf'ulun bihi isim mausul mabni dengan fathah. Kalau kita lihat juga, salam tu alal lazina yadrusunal Quran. Salam saya kepada orang lelaki yang sedang belajar Al-Quran. Di sini dia juga adalah sebagai isim majrur. Kita tengok sini, ismun majrurun ismun mausulun mabniun ala fathi fi mahalli jarrin. Isim majrur, isim mausul mabni dengan fathah fi mahalli jarin. Tetapi kalau kita tengok i'rab isim mausul musanna, dia adalah seperti isim mu'rab. Jadi kalau kita lihat, dia tak ada lagi dah fi mahalli lah di sini. So ayat saya, dahalal lazani yadrusanil Quran. Telah masuk dua orang lelaki yang sedang belajar Al-Quran. So i'rab dia, fa'ilun ismun mausulun musanna wa alamatu raf'ihi alif. Fa'il isim mausul musanna marfu' dengan alif. Begitu juga kalau berkedudukan mansub, sa'altul lazaini yadrusainil Quran. So saya telah bertanya dua orang lelaki yang sedang belajar Al-Quran. Di sini maf'ulun bihi, dia sebagai maf'ulun bihi di sini ya. So i'rab dia, maf'ulun bihi ismun mausulun musanna wa alamatul nasbihil ya.
Maf'ulun bihi isim mausul musanna mansub dengan ya. Satu lagi bila isim majrur, salamtu alal lazina alal lazaini yadrusainil Quran. Salam saya kepada dua orang lelaki yang sedang belajar Al-Quran. Ismun majrurun, ismun mausulun musanna wa alamatu jarrihi ya. Isim majrur, isim mausul musanna majrur dengan ya. Kita lihat pula contoh ayat Quran untuk perkataan al-lazi, iaitu isim mausul mabni ala sukun. Sebab ya ni atas ya adalah mati, iaitu yang sukun tu. Ayat kita, walazi qala liwalidayhi uffin lakuma ataidanini. Dan sebaliknya, amatlah derhakanya orang yang berkata kepada kedua ibu bapanya, kalimah menentang, apakah kamu berdua memperingatkan aku. Jadi al-lazi di sini adalah mubtada. Jadi bila dia mubtada adalah marfu'. Tapi i'rab dia kita kata fi mahali raf'in. Satu contoh kita lihat untuk maf'ulun bihi ni, berkedudukan mansub. So qala atas tabdiluna allazi wa adna bil lazi wa khair. Nabi Musa menjawab, adakah kamu mahu menukar sesuatu yang kurang baik dengan meninggalkan yang lebih baik. Sebagai maf'ulun bihi, jadi dia adalah mansub, jadi kita sebut dia fi mahali nasbin. Kalau kita lihat selepas harfu ja ni, al-lazi selepas harfu ja ala ni, ayat ni, ya qaumila as'alukum alaihi ajra in ajriya illa ala allazi fatarani. Wahai kaumku, tiadalah aku meminta sebarang balasan daripada kamu tentang ajaran yang aku sampaikan itu. Balasanku hanyalah dari yang menciptakan daku, iaitu Allah. Di sini dia apa tu adalah majrur, jadi kita sebut dia sebagai fi mahali jarin. Ini contoh untuk perkataan al-lazina, iaitu isim mausul mabni ala fathah. Sebab atas nun ni adalah baris atas. Jadi itu alal fathah. So ayat kita, ma yawaddul lazina kafaru min ahlil kitabi walal musyrikina an yunazzala alaikum min khairim min rabbikum. Orang-orang yang kafir dari ahli kitab dan juga dari orang-orang musyrik tidak suka kiranya diturunkan kepada kamu sedikit dari kebaikan atau wahyu dari Tuhan kamu. Di sini al-lazina ni adalah berkedudukan fa'il, jadi dia adalah marfu', jadi kita sebut i'rab dia sebagai fi mahali raf'in. Ini kalau berkedudukan mansub. Anjainal lazina yanhauna anisu wa ahaznal lazina zalamu bi'azabim ba'is. Kami selamatkan orang-orang yang melarang daripada perbuatan jahat itu dan kami timpakan orang-orang yang zalim dengan azab seksa yang amat berat. Ini kedua-duanya adalah maf'ulun bihi, jadi dia mansub, jadi kita sebut i'rab dia fi mahali nasbin. Kalau selepas harfu ja min ni kita tengok yang liyaqta'a tarafam minal lazina kafaru au yakbitahum fayanqalibu khaibin. Pertolongan Allah dalam badai itu adalah kerana Allah hendak membinasakan segulungan orang-orang yang kafir atau untuk menjadikan mereka hina sehingga mereka kembali dengan hampa kecewa. Minal lazi al-lazina di sini adalah isim majrur, jadi dia adalah kita sebut dia sebagai fi mahali jarin. Kita lihat pula contoh allati isim mausul mabni ala sukun. Ayat kita, warawadat hulati wa fi baitiha an nafsi. Dan perempuan yang dia Yusuf tinggal di rumahnya menggoda dirinya. Di sini allati ni adalah sebagai fa'il, jadi dia adalah marfu'. Jadi kita sebut dia sebagai fi mahali raf'in. Untuk yang maf'ulun bihi, wa kulli ibadi yaqulul lati hiya ahsan. Dan katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang beriman supaya mereka berkata dengan kata-kata yang amat baik. Di sini dia adalah maf'ulun bihi, dia adalah mansub, jadi disebut i'rabnya sebagai fi mahali nasbin. Dan kalau untuk isim jadi isim majrur ni disebab lepas harfu jabi ni billati, wala tastawil hasanatu walas sayyi'atu fa billati hiya ahsan. Dan tidaklah sama kesannya dan hukumnya perbuatan yang baik dan perbuatan yang jahat. Tolaklah kejahatan yang ditujukan kepadamu dengan cara yang lebih baik. Di sini dia adalah isim majrur, jadi i'rabnya disebut fi mahali jarin.
Contoh untuk isim mausul musanna ni, apa tu perkataan al-lazani ya. So wal-lazani ya'tiyaniha minkum fa'azuhuma. Dan mana-mana dua orang di antara kamu yang melakukan perbuatan yang keji itu setelah sabit kesalahannya, maka berilah hukuman kepada keduanya. Di sini isim mausul musanna ni dia adalah bercirikan seperti isim mu'rab. Jadi kita sebut dia isim mausul musanna marfu' dengan alif. Sebab di sini dia adalah sebagai mubtada'. Satu lagi perkataan apabila dia al-lazaini ini ya. So Rabbana arinal lazaini adallana minal jinni wal ins. Wahai Tuhan kami, perlihatkanlah kepada kami dua golongan yang telah menyesatkan kami dari jin dan manusia. Di sini juga dia adalah isim mausul musanna mansub dengan ya. Sebab ya di sini kan dia berfungsi sebagai maf'ulun bihi. Contoh untuk perkataan isim mausul man ni, isim mausul mabni ala sukun, sebab atas nun ni adalah mati, jadi tu dia ala sukun. Ayat kita kulillahil masyriq wal maghrib yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Katakanlah wahai Muhammad, timur dan barat adalah milik Allah. Dia memberi petunjuk kepada sesiapa yang dikehendakinya ke jalan yang lurus. Man di sini adalah berfungsi sebagai mubtada', jadi i'rabnya adalah fi mahali raf'in. Kita tengok ayat yang apabila man ni berfungsi sebagai maf'ulun bihi ni. Yahtassu bi rahmatihi may yasha. Allah menentukan pemberian rahmatnya itu kepada sesiapa yang dikehendakinya. So man di sini adalah maf'ulun bihi, jadi dia i'rabnya adalah fi mahali nasbin. Kita lihat pula selepas harfu jakka ni man ya. So dia adalah isim majrur. Ayat kita awaman kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nasi kama masaluhu fi zulumati laisa biharijim minha. Dan apakah orang yang sudah mati lalu kami hidupkan dan kami berikannya cahaya yang membuatnya dapat berjalan di tengah orang ramai, sama dengan orang yang berada dalam kegelapan hingga tidak dapat keluar darinya. Mestilah tak sama kan? So di sini man di sini adalah lepas harfu jar, jadi dia adalah isim majrur. Jadi i'rabnya adalah fi mahali jarin. Kita tengok pula untuk isim mausul ma ni, dia pun mabni ala sukun sebab atas alif tu sukun kan. Falamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi fala'natullahi 'alal kafirin. Setelah datang kepada mereka apa yang mereka sedia mengetahui kebenarannya Nabi Muhammad dan Al-Quran, mereka mengingkarinya, maka laknat Allah menimpa orang-orang yang kafir ingkar itu. Di sini ma di sini adalah sebagai fa'il, jadi dia i'rabnya adalah fi mahali raf'in. Untuk yang maf'ulun bihi kita tengok waliyabtaliyallahu ma fi sudurikum waliyumahhisa ma fi qulubikum. Dan dijadikan oleh Allah untuk menguji apa yang ada dalam dada kamu dan untuk membersihkan apa yang ada dalam hati kamu. Dua ma ni, ma ni dua-dua adalah maf'ulun bihi dan dua-duanya adalah fi mahali nasbin i'rabnya. Kalau kita lihat pula yang lepas fujabi ni, ma ni jadi dia isim majrur lah di sini. So likaila tahzanu ala ma fatakum wala ma asabakum wallahu khabirum bima ta'malun. Supaya kamu tidak bersedih hati akan apa yang telah luput dari kamu dan tidak pula bersedih akan apa yang menimpa kamu, dan ingatlah Allah Maha mengetahui dengan mendalam akan apa yang kamu lakukan. Di sini dua-dua adalah lepas harfu ja'ala dan lepas harfu jabi ni ya. Jadi kedua-duanya adalah i'rabnya fi mahali jarin. Sekarang kita bertukar pula lihat kepada i'rab zaraf makan dan zaman. Di sini saya bawa kembali carta yang menunjukkan perkataan-perkataan isim makan ataupun zaraf makan supaya boleh mengingatkan kembali lah. Ini fauqa maknanya di atas, dan halfa, wara'a, duna di belakang kan. Dan shimal kiri, yamin kanan, isna'a di tengah, baina di antara, tahta di bawah, imama dan aidi di hadapan. Dan kita ada ladun, ladai di sisi, inda juga di sisi, dan jaibat di samping, dan haula di sekitar, aqsa di hujung, sama di sana, tilqa di persimpangan, nahwa ke arah, dan haisu dari sudut, ma'a bersama, huna di sini. Jadi banyak ya perkataan-perkataan ni, insya-Allah rasanya boleh ingat.
Ini pula adalah untuk zaraf zaman ataupun isim zaman. Dia juga untuk menunjukkan waktu lah. Jadi di sini kita ada qabla, sebelum, ba'da, selepas, al-an, sekarang, hina, ketika, daiman, selalu, sabahan, pagi. Ini kita ada iza, apabila, is, ketika, kita ada ghadan, kita ada abadan, amsi, amada, sa'ah, indah, ba'da ni saya dah sebut tadi. Jadi memang banyak perkataan-perkataan ini, dan waktu menunjukkan waktu. Untuk i'rab zaraf zaman dan makan ni, kita lihat dia sebab kedua-dua zaraf ni adalah asalnya adalah isim mansub yang kerana berfungsi sebagai maf'ulun fi. Tapi bukan semuanya dia berbentuk mabni, ada yang berbentuk mu'rab. Dia bentuk mu'rab ni sebab antara bentuk yang terdapat dalam Al-Quran, kita tengok ada yang mempunyai sampai 3 bentuk baris. Dia ada damah, fathah, kasrah, umpamanya perkataan qabla dan ba'da. Dan ada juga perkataan yang mempunyai 2 bentuk baris, iaitu fathah dan kasrah, umpamanya perkataan fauqa, ghadan, duni, baina, wara'a, khalfa, inda dan tahta. Dan ada juga mempunyai 1 bentuk baris, damah saja, haisu, walau dalam keadaan apa-apa pun, ini memang dia mabni ni. Juga mempunyai 1 bentuk baris, sukun, contohnya ladun. Dan juga untuk mabni juga kita ada perkataan hina, amsi, abadan, al-an. Ini semua zaraf zaman juga. Dan kita ada untuk zaraf makan, ada mata and ma'a, ya. Di sini saya tunjukkan contoh mengenai i'rab zaraf zaman, ba'da dan qabla. Sebab dia kedua-dua ni dia boleh menjadi sama ada isim mu'rab ataupun isim mabni, bergantung kepada hubungannya dengan hukum idafah. Iaitu kalau dia ada idafah, dia adalah isim mu'rab. Umpamanya yang pertama, dia boleh jadi mansub. I'rabnya mansub apabila berfungsi sebagai maf'ulun fi dan mudhaf dan mendahului mudhaf ilaih. Dan juga dia boleh juga mansub apabila berfungsi sebagai maf'ulun fi dan mendahului masdar muawwal yang juga menjadi mudhaf ilaih. Yang ketiga, dia boleh majrur apabila ada harfu jar sebelumnya dan ada mudhaf ilaih selepasnya. Dan yang keempat, dia boleh menjadi majrur apabila ada harfu jar sebelumnya dan selepasnya ada masdar muawwal yang juga menjadi mudhaf ilaih. Jadi dia kena ada mudhaf ilaih, dia menjadi mu'rab. Tapi kalau dia tak ada i'rab, tak ada mudhaf ilaih, dia akan menjadi isim mabni. Iaitu apabila ia terputus, dikatakan terputus dari hukum idafah, ya. Ini cara sebutan untuk i'rab zaman ni. So kalau apabila dia mabni, sama ada perkataan qablu, qabli ke, ba'da ke, ladun dan perkataan-perkataan lain, so kita akan sebut dia sebagai zaraf mabni ala dhammi. So ni kalau dia damah lah macam qablu ni, atau al-kasri macam qabli ni di bawah, atau al-fathi macam ba'da ni, al-sukun macam ladun ni. Jadi dia bergantung kepada baris hujung zaraf tersebut. So sama ada satu daripada ni, dan lepas tu kita akan sebut dia sebagai fi mahali carin kalau dia sebagai isim majrur, ataupun dia fi mahali raf'in kalau dia khabar, ataupun fi mahali nasbin apabila dia hal. Ni contoh saja, ya. Jadi maknanya untuk mabni, kita sebut dia sebagai fi mahali ni. Kalau dalam bahasa Melayu kita kata zaraf mabni dengan damah, sama ada damah, kasrah atau fathah atau sukun, terpulang kepada perkataan yang kita sedang i'rabkan. Kalau dia mu'rab, dia akan ikut seperti ciri isim mu'rab lah. Kita akan kata dia zaraf zaman mansubun bil fathah, dia mansub dengan fathah, ya. Dia mansub ataupun kalau dia berduduk dalam mudhaf misalnya, ataupun zaraf zaman majrur bil kasri, dia majrur dengan kasrah. So dia seperti umpamanya dia isim majrur, ataupun zaraf zaman marfu' bil dhammi. Lepas tu umpamanya dia berbentuk khabar, misalnya berfungsi sebagai khabar, ya. So dia adalah marfu' dengan dhammah. Jadi dia adalah seperti isim mu'rab yang lain lah. Kita lihat contoh ayat Quran apabila zaraf zaman qabla ni tidak terputus dari hukum idafah, iaitu dia terdapat idafah di sini, ya. Dia adalah berkedudukan mansub apabila berfungsi sebagai maf'ulun fi dan mudhaf, dan juga dan mendahului mudhaf ilaih, ya.
So kalau kita lihat ayat kita, wa in min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qabla mautihi. Qabla di sini dia adalah zaraf zaman mansub dengan fathah sebab la kan. Dia berfungsi sebagai maf'ulun fi dan mudhaf. Dan lepas dia kita tengok ada mudhaf ilaihi mautihi ni. Dia adalah mudhaf ilaihi, dia majrul dengan kasrah. Jadi di sini dia adalah mu'rab lah. So makna dia ayat-ayat dan tidak ada seorang pun dari kalangan ahli kitab melainkan dia akan beriman kepada Nabi Isa sebelum matinya. Tengok lagi satu contoh. Qalu ya salihu qad kunta fina marjuan qabla haza. Di sini pun kita tengok qabla ni dia mansub dengan fathah, dia berfungsi sebagai maf'ulun fi dan juga mudhaf. Sebab lepas ni dia ada mudhaf, haza ni ada mudhaf ilaihi ya. Dia isim isyarah mabni dengan sukun fi mahalli jarin. Sebab dia adalah mudhaf ilaihi di sini. Makna di sini mereka menjawab dengan berkata, wahai Saleh, sesungguhnya engkau sebelum ini adalah orang yang diharap dalam kalangan kami. Kita lihat contoh kedua, apabila dia mansub, apabila berfungsi sebagai maf'ulun fi dan mendahului masdar mu'awwal, yang juga menjadi mudhaf ilaihi di sini ya. So qala la ya'tikuma ta'amun turzaqanihi illa nabba'tukuma bita'wilihi qabla an ya'tiyakuma. Di sini qabla ni dia mansub dengan fathah kerana dia berfungsi sebagai maf'ulun fi dan juga dia mudhaf di sini. Sebab ayat tiyakuma ni adalah masdar mu'awwal. Kita dah buat dulu masdar mu'awwal ni ya. Dia di sini adalah sebagai mudhaf ilaihi. Jadi di sini dia punya i'rab adalah fi mahalli jarin. Tapi di sini qabla ni adalah mu'rab. Sebab dia mansub dengan fathah. So makna di sini Yusuf menjawab, aku bukan saja dapat menerangkan takbir mimpi kamu itu, bahkan tidak datang kepada kamu sesuatu makanan yang diberikan kepada kamu, iaitu tiap hari dalam penjara, melainkan aku juga dapat memberitahu kepada kamu akan nama dan jenisnya sebelum ia dibawa kepada kamu. Ini kepandaian Nabi Yusuf ya. Ni yang contoh ketiga, dia pula berkedudukan majrul apabila ada harfu jar sebelumnya dan ada mudhaf ilaihi selepasnya. Jadi bila ada mudhaf ilaihi dia memang mu'rab So wa yasta'jilunaka bisayyiati qablal hasanati wa qad halat min qablihimul masulat. So kita tengok sini qabli ni adalah majrur bawah kan sebab ada min harfu jar di sini. So dia majrur dengan kasrah. Jadi di sini min qabli ni adalah jar wa majrur lah. Dan him ni adalah damir, dia mabni dengan sukun fi mahalli jarin. Dia adalah mudhaf ilaihi di sini. Jadi ada mudhaf ilaihi, jadi dia ni adalah mu'rab. So makna di sini, dan mereka meminta kepadamu menyegerakan kedatangan perkara buruk, itu azab yang dijanjikan sebelum mereka memohon kebaikan. Padahal sesungguhnya telah berlaku sebelum mereka peristiwa-peristiwa azab yang telah menimpa orang-orang yang kafir seperti mereka. Contoh keempat pula kita tengok dia juga majrul apabila ada harfu jar sebelumnya dan selepasnya ada masdar mu'awwal yang juga menjadi mudhaf ilaihi. Wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna. Di sini kita ada min tu harfu jar yang qabli. Sebab dia lepas harfu jar dia baris bawah. Majrur dengan kasrah, jar wa majrur. Jadi dia mu'rab lah sebab dia boleh bertukar-tukar kan. Ni antamassuhunna ni masdar mu'awwal, dia adalah mudhaf ilaihi. Ni mudhaf ilaihi. Jadi dia di sini mudhaf ilaihi ni adalah i'rabnya adalah fi mahalli jarin. Maknanya di sini, dan jika kamu ceraikan mereka sebelum kamu sentuh atau bercampur dengan mereka. Ni kita lihat pula apabila tak ada, terputus dari hukum idafah, maknanya dia tak ada mudhaf ilaihi. So tak ada, kalau dia tak ada maknanya dia adalah dia adalah mabni ya. Jadi kalau kita tengok sini satu dia boleh majrur apabila ada harfu jar sebelumnya dan tiada mudhaf ilaihi selepasnya. So kita tengok sini qalu hadzal ladzi ruzikna min qablu wa atu bihi mutasyabiha. Dia ada harfu jar tapi qablu dia zaraf mabni dengan dhammah, tapi dia adalah fi mahalli jarin sebab dia adalah jar wa majrur di sini. Jadi walaupun secara zahir nampak dhammah, tapi sebab dia adalah mabni, jadi dia adalah dia selepas harfu jar wa majrur, jadi kita kata dia adalah fi mahalli jarin.
Ni apa tu i'rab untuk mabni ya. Maknanya mereka berkata, inilah yang telah diberikan kepada kami dahulu dan mereka diberikan rezeki itu yang sama rupanya. Kita lihat contoh satu lagi yang mabni ni, yang tak ada idafah juga. Kul falima taqtuluna anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin. Min apa tu harfu jar, yang qablu ni kita tengok dia zaraf dan dia mabni dengan dhammah. Tapi dia sebab apa tu tak ada pun apa tu mudhaf ilaih, tak ada kan, kita tengok apa tu tak ada selepas qablu ni. Jadi dia adalah apa mabni dan dia adalah fi mahali jarrin. Yang makna dia bentuk majrur walaupun this one adalah apa tu marfu. So katakanlah, wahai Muhammad, jika demikian mengapa kamu membunuh nabi-nabi Allah pada masa yang lalu, kalaulah kamu benar-benar orang-orang yang beriman. Sekarang kita lihat pula perkataan zaraf zaman ba'da. Contoh sama juga seperti qabla tadi. Ni dia apabila ada hukum idafah ya. So dia akan mansub, iaitu berfungsi sebagai maf'ulun fi dan mudhaf dan juga mendahului apa tu mudhaf ilaih. Sebab ayat kita, ayat murukum bil kufri ba'da is antum muslimun. Ba'da adalah zaraf zaman mansub dengan fathah, maf'ul berfungsi sebagai maf'ulun fi dan juga mudhaf. Lepas tu is ni adalah zaraf zaman mabni dengan sukun, dia adalah mudhaf ilaih. Jadi dia adalah fi mahali jarrin ya. So patutkah dia menyuruh kamu dengan kekufuran sudah kamu menjadi orang Islam? Ini lagi satu contoh yang juga apa tu tidak terputus dari hukum idafah, maknanya dia ada. So dia juga mansub apabila berfungsi sebagai maf'ulun fi dan mendahului masdar muawwal yang juga menjadi mudhaf ilaih. So ayat kita di sini, watallahi la akidanna asnamakum ba'da'an tuwallu mudbirin. Ba'da ni adalah zaraf mansub dengan fathah, dia berfungsi sebagai maf'ulun fi dan mudhaf. An tuwallu ni adalah masdar muawwal, dia adalah mudhaf ilaih. Jadi dia adalah fi mahali jarrin. So makna di sini, dan demi Allah aku akan jalankan rancangan terhadap berhala-berhala kamu sesudah kamu pergi meninggalkannya. Kita lihat pula contoh ketiga untuk isim mu'rab ba'da ni. Kita tengok majrul, dia berkedudukan majrul juga apabila ada harfu jar sebelumnya dan ada mudhaf ilaih selepasnya. So ayat kita, ila lazina tabu min ba'di zalika wa aslahu. Min ni adalah harfu jar dan ba'di adalah apa tu zaraf apa tu zaman majrur dengan kasrah. Jadi kita tengok sini min ba'di ni adalah caw majrul ya. Zalika dia adalah isim isyarah, dia mabni dengan fathah juga dan dia adalah berkedudukan mudhaf ilaih. Jadi dia adalah fi mahali jarrin. Mana ayat ni, kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah ingkar itu serta memperbaiki keburukan mereka. Satu lagi contoh, summa yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Kemudian mereka mengubahnya dari setelah apa yang mereka fahaminya padahal mereka mengetahui. Min ni adalah harfu jar, ba'di ni dia adalah zaraf zaman, dia majrur dengan kasrah dan min ba'di ni adalah caw majrur. So ma aqaluhu ni adalah masdar muawwal, dia adalah mudhaf ilaih, dia adalah fi mahali jarrin i'rabnya. Sebab ada mudhaf ilaih jadi ba'di ni adalah isim mu'rab. Satu lagi contoh untuk ba'da ni, perkataan ba'da bila dia majrul, iaitu bila terdapat harfu jar sebelumnya dan selepasnya ada masdar muawwal yang juga menjadi mudhaf ilaih. So ayat kita, wa kam mim malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di an ya'zanallahu liman yasha'u wa yarda. Di sini min ni adalah harfu jar dan ba'di adalah zaraf, dia adalah majrur dengan kasrah kerana min ba'di jar wa majrur ya. Dan ayya zanallah ni kita tengok dia adalah masdar muawwal, dia adalah mudhaf ilaih, so mudhaf ilaih ya. So dia adalah mudhaf ilaih, dia adalah i'rabnya fi mahali jarrin. Jadi di sini ba'di ni adalah isim mu'rab juga. Makna di sini, padahal berapa banyak malaikat di langit, syafaat mereka tidak dapat mendatangkan sebarang faedah kecuali sesudah Allah mengizinkan bagi sesiapa yang dikehendakinya dan diredainya.
Ni contoh apabila dia memang mabni, ya. So dia majrul apabila ada harfu jar sebelumnya dan tiada mudhaf ilaih. Makna tidak ada di idafah, dia adalah isim mabni. So kita tengok fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zaujan ghairah. So min ni ada harfu jar ba'du ni. Tengok lepas harfu jar pun ba'du kan. Dia adalah sebab dia mabni, zaraf mabni dengan dhammah, dan dia punya ni sebab dia adalah isim majrul, jadi dia fi mahali jarin, apa tu i'rab dia, ya. Maknanya dia sesudah diceraikan 2 kali itu, jika diceraikan pula bagi kali ketiga, maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sesudah itu sehingga dia berkahwin dengan suami yang lain. Jadi saya telah tunjukkan mengenai perkataan qabla dan juga ba'da yang berfungsi sebagai isim mu'rab dan juga isim mabni yang bergantung kepada hukum idafah. Kita lihat pula contoh i'rab zaman makan untuk perkataan lain, iaitu yang ada mempunyai 2 bentuk baris ni, iaitu fatrah dan kasrah. Seperti saya kata tadi, fauqa, ghadan dan berbagai-bagai lagi di sini, ya. So ayat kita, wa iza qila lahumuttaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, takutlah kamu akan apa yang ada antara hadapan kamu dari urusan-urusan hidup di dunia ini dan apa yang ada di belakang kamu, iaitu dari huru-hara dan balasan akhirat, supaya kamu beroleh rahmat. Di sini baina dan khalfa ni adalah mansub dengan fathah. Ya, kita tengok dia adalah sebagai baina ni adalah mudhaf. Baina ID, ya, dia adalah mudhaf. Tapi sini dia adalah maktuf. Jadi di sini dia adalah mansub. Di sini pun juga adalah mansub dengan fathah. Lagi satu kita tengok sini, waja'alna min baini aidihim saddan wa min halfihim saddan fa'aushainahum fahum la yubsirun. Juga kita tengok sini ada baini kan, halfi baris bawah. So dia adalah majrur dengan kasrah sebab dia adalah jar wa majrur ni, min baini juga ni kan, min halfi ni. So dia majrur dengan kasrah. Yang sini dia adalah sebagai maktuf juga dia banding kat sini, ya. Dan kami jadikan daripada antara di hadapan mereka pemisah, iaitu dinding, dan daripada di belakang mereka juga pemisah, lalu kami tutup pandangan mereka, maka mereka tidak dapat melihat jalan yang benar. Ni contoh lain pula untuk perkataan fauqa ni, ya. Wa huwallazi ja'alakum khalaifal ardi wa rafa'a ba'dakum fauqa ba'din darajatin liyabluwakum fima atakum. Dan dialah yang menjadikan kamu khalifah di bumi dan meninggikan setengah kamu atas setengahnya yang lain beberapa darjat, kerana dia hendak menguji kamu pada apa yang telah dikurniakannya kepada kamu. Di sini perkataan fauqa ni adalah mansub dengan fathah, kerana dia adalah mudhaf ni, ya. Satu lagi ayat kita tengok, qul huwal qadiru ala an yab'atsa 'alaikum azabam min fawqikum aw min tahti arjulikum. Ni min fawqi, tadi fauqa kan, jadi tu dia mu'rab lah ni, jadi dia bukan mansub. Jadi dia punya i'rab dia adalah dia majrur dengan kasrah selepas harfu jar. Sebab min fauqi ni adalah jar majrur, ya. So makna di sini katakanlah dialah yang berkuasa menghantar kepada kamu azab seksa, iaitu bala bencana dari sebelah atas kamu atau dari bawah kaki kamu. Kita lihat pula contoh inda ni. Jazauhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Balasan mereka di sisi Tuhannya ialah syurgaan yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Kekallah mereka di dalamnya selama-lamanya. So inda, so, kita tengok dia adalah mansub dengan fathah, ya. Sebab dia adalah mudhaf. Inda rabbi, ini adalah mudhaf ilaih dia. Begitu juga kalau kita tengok dia boleh berkedudukan majrul selepas harfu jar min ni. Fawailul lillazina yaktubunal kitaba bi aidihim summa yaquluna hadza min indillah. Kecelakaan besar bagi orang-orang yang menulis kitab Taurat dengan tangan mereka lalu mengubah kalam Allah dengan rekaan-rekaan mereka. Kemudian mereka berkata ini ialah dari sisi Allah. Min indi. Jadi dia ada boleh inda dan indi. Jadi dia adalah isim mu'rab. So di sini dia adalah disebut sebagai majrul dengan kasrah. Dia min indi ni adalah jar majrul.
Ini contoh untuk perkataan isim mabni yang memang menabar mabni lah, haisu ni. Dia walau dalam keadaan apa pun dia tidak akan bertukar i'rab dia. So kalau kita sini wa isqul nadkhulu hazihil qaryata fakulu minha haisu syi'tum ragadan. Haisu kan marfu di sini kan. So di sini kalau kita tengok dia adalah mabni dengan dhammah fi mahali nasbin, kerana dia adalah berkedudukan hal ni. Walaupun dia nampak dhammah tapi dia adalah mansub. Maknanya di sini, dan kenangkanlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke bandar ini, kemudian makanlah dari benda-benda yang ada di dalamnya sebagaimana kamu kehendaki sepuas-puasnya. Lagi satu kita tengok dia ni apabila lepas harfu jar, wa min haisu. Lepas walaupun lepas harfu jar dia tak boleh jadi haisi, masih haisu. Wa min haisu harajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan sembahyang, maka hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Dia jadi kita sebut dia sebagai haisu, kata mabni dengan dhammah. Dia adalah fi mahali jarrin i'rabnya, kerana dia adalah min haisu ni adalah jar majrur. Haisu ni sini adalah isim majrur ya. Lagi satu contoh bila dia juga majrur ni. Summa afidu min haisu afadanna suwastaghfirullah. So selain dari itu, hendaklah kamu bertolak turun dari Arafah, tempat bertolaknya orang ramai, dan beristighfarlah kamu kepada Allah. So lepas harfu jamin maknanya isim majrur. Tapi kita masih i'rab dia sebagai mabni dengan dhammah fi mahali jarin, kerana dia adalah isim majrur. Min haisu adalah jar majrur. Kita lihat pula contoh mengenai perkataan ladun ni, iaitu kita lihat dia ada sukun di atasnya ya. Jadi dia adalah mabni dengan sukun. Ayat kita wa innaka latulaqqal qur'ana min ladun hakimin alim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar telah diberikan Al-Quran dari sisi Allah yang Maha bijaksana lagi Maha mengetahui. Jadi kita tengok di sini min ladun. Jadi dia selepas harfu jar dia adalah maknanya dia isim majrur ya. Tapi walaupun isim majrur tapi barisnya tidak bertukar. Jadi masih perkataannya adalah mabni ya. Jadi masih baris sukun atau mati jadi di sini i'rab untuk ladun ni sebab isim majrur dia adalah fi mahali jarin. Satu perkataan ladai ni, dia juga kita tengok dia adalah juga mabni dengan sukun di sini. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atib. Tidak ada sebarang perkataan yang dilafazkannya atau perbuatan yang dilakukannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang mencatat. Jadi ladai adalah perkataan mabni dengan sukun, tapi di sini dia adalah kerana dia maf'ulun fi, so adalah fi mahali nasbin. Tapi rangkai kata ladaihi ni di sini dia adalah sebagai khabar muqaddam. InsyaAllah kita juga akan melihat khabar muqaddam kemudian. Jadi bila dia khabar muqaddam maknanya i'rab dia adalah fi mahali raf'in. Tapi rangkai kata lah. Tapi untuk ladai saja dia adalah fi mahali nasbin. Sekarang kita lihat pula mengenai i'rab isim istifham. Di sini saya juga mengambil kembali carta yang telah kita lihat dalam sesi lafalan dahulu, iaitu mengenai apakah perkataan isim istifham ni. Memang banyak ayu, ainama, aina, amma, liman, man, dan kita ada limaza, lima, ayana, mata, mimma, min, amma, dan kaifa, dan kita ada juga anna, dan kita ada kam, ada fima. Ini kita ada juga dua harfun istifham, iaitu hal dan a. Saya juga telah berkata kebanyakan daripada isim istifham ni adalah berkedudukan mabni, iaitu dia tidak bertukar ya. Tetapi hanya perkataan ayu ni saja dia adalah mu'rab. Jadi kita akan lihat bagaimana mengi'rab isim istifham mu'rab dan juga isim istifham mabni ni semua-semua ya. Insya-Allah. Sebutan i'rab ni adalah bergantung kepada baris hujung perkataan yang kita sedang i'rabkan tu, sama ada dia berbaris hadapan dan kita akan kata isim istifham mabni ala dhammi. Kalau di baris bawah kita kata alal kasri. Kalau di baris atas kita kata alal fathi.
Kalau dia baris mati, alal sukun. Ya. Itu isim istifham mabni dengan dhammah atau kasrah atau fathah atau sukun. I'rabnya adalah fi mahali raf'in, sebab dia mabni kan. So fi mahali raf'in kalau dia berkedudukan sebagai mubtada ataupun khabar, atau fi mahali nasbin kalau dia berkedudukan sebagai maf'ulun bihi. Jadi konsep masih sama dengan isim mabni yang telah kita buat tadi. Untuk isim mu'rab lah, dia samalah. Dia ada bila marfu', bila isim istifham marfu' ala dhammi. Sebab dia kita nampak secara zahirnya dia baris hadapan. Ya. So kalau dia berkedudukan mubtada ataupun khabar. Kalau dia baris atas, kita kata isim istifham mansubun alal fathi. So, sebab umpamanya sebagai mudhaf. Ini isim istifham majrurun alal kasri kalau dia baris bawah. Dia berkedudukan majrul, jadi dia isim umpamanya jadi isim majrul. Kita lihat pula contoh i'rab perkataan ayu ni ya. So kalau kita lihat ayat kita, kul ayu syai'in akbaru syahadah, kulillahu syahidum baini wa bainakum. Katakanlah wahai Muhammad, siapakah yang lebih kuat kesaksiannya? Katakanlah Allah, dia menjadi saksi antara aku dan kamu. So perkataan ayu di sini sebab dia mu'rab ya. So dia adalah isim istifham marfu'. Sebab kita tengok memang baris depan di sini kan. Ala dhammi. Ala dhammah lah tu ya, sebagai mubtada. Dia adalah berkedudukan mubtada di sini. Jadi dia tu yang dimarfu'. Lepas tu kalau kita tengok untuk bila dia berbaris mansub ni, wa yurikum ayatihi fa ayya ayatillahi tunkirun. Dan dia memperlihatkan kepada kamu tanda-tanda kebesarannya Allah lah dan kekuasaannya. Lalu tanda-tanda kebesaran Allah yang mana satu yang kamu ingkari. Allah tanya ni. So ayya dia adalah isim istifham mansub ala fathah sebagai maf'ulun bihi di sini. Lepas tu kalau kita tengok bila dia kedudukan majrul, fabi ayyi ada bawah kan, fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Ni kita baca 31 kali setiap kita baca surah Ar-Rahman kan. So yang Allah tanya, maka yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu yang kamu dustakan wahai umat manusia dan jin. Di sini ayyi dia adalah isim istifham majrur ala kasri, iaitu dia selepas ada bi ni apa tu harfu jar bi. Kita lihat pula yang isim istifham mabni ni, perkataan ayana ni. So kita tengok yas'alunaka anis sa'atil ayana mursaha. Ya, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang hari kiamat, bilakah masa datangnya. Di sini kita lihat dia adalah sebagai isim istifham mabni ala fathah. Tapi dia punya i'rab dia ada fi mahali raf'in sebab dia mabni kan. Sebab di sini dia adalah sebagai khabar muqaddam. Satu lagi ayat yang khabar muqaddam, yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Dia bertanya bilakah hari kiamat itu. Ini orang kafir lah tanya ya. Ni kalau kita tengok dia sebagai maf'ulun bihi. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Katakanlah Muhammad, tidak ada sesuatu pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib melainkan Allah, dan mereka tidak mengetahui bilakah mereka akan dibangkitkan. So ayyana di sini dia adalah istifham mabni ala fathah fi mahali nasbin, i'rab dia ya, sebab adalah maf'ulun bihi di sini. Contoh perkataan aina, ini pun juga isim mabni ya. So wa yauma yunadihim fayaqulu aina syuraka iyallazina kuntum taz'umun. Seperti lihat, dan pada hari kiamat itu Allah menyeru mereka lalu bertanya, mana dia sekutu-sekutuku yang kamu anggap mereka menjadi Tuhan dan dapat memberikan pertolongan. Di sini aina ni adalah isim istifham mabni ala fathah. Sebab walaupun dia punya kedudukannya adalah baris atas lah di sini, tapi sebab dia khabar muqaddam di sini, jadi adalah fi mahali raf'in dia punya i'rabnya. Lagi satu perkataan yaqulul insanu yauma izin ainal mafar. Pada hari itu berkatalah manusia yang ingkarkan hari kiamat, kemanakah hendak melarikan diri. Mana nak lari, tak boleh kan. Ni aina juga adalah isim istifham mabni ala fathah, dan dia adalah juga fi mahali raf'in sebagai khabar muqaddam juga di sini. Contoh perkataan kaifa pula, am amintum man fis samai an yursila alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nazir.
Maknanya, atau patutkah kamu merasa aman, iaitu tidak takut kepada Allah yang pusat pemerintahnya di langit itu, menghantarkan kepada kamu angin ribut yang menghujani kamu dengan batu. Kelak kamu akan mengetahui bagaimana buruknya kesan amaranku. Kaifa ni makna bagaimana ya. So dia di sini adalah istifham mabni ala fathah, baris atas kan. Tapi kerana dia sebagai khabar, jadi dia adalah fi mahali raf'in. Begitu juga satu lagi ayat di sini kedudukan yang sama, fa kaifa iza jama'nahum liyaumil la raiba fi. Oleh itu bagaimana pula hal keadaan mereka ketika kami himpunkan mereka pada hari kiamat yang tidak ada syak padanya. Jadi di sini juga sebagai khabar, jadi dia adalah fi mahali raf'in. Ini kita lihat bila dia berkedudukan mansub. Qad halat min qablikum sunanum fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukazzibin. Sesungguhnya telah berlaku sebelum kamu ketetapan Allah. Oleh itu mengembaralah kamu di muka bumi. Kemudian perhatikanlah bagaimana pengakhiran orang-orang yang mendustakan rasul-rasul. Di sini kaifa adalah isim istifham mabni ala fathah ya. So dia fi mahali nasbin sebab dia adalah maf'ulun bihi. Contoh perkataan kam ya. Kam min fi'atin falilatin ghalabat fi'atan kasiratan biiznillah wallahu ma'as sabirin. Berapa banyak yang pernah terjadi golongan yang sedikit berjaya menewaskan golongan yang banyak dengan izin Allah, dan Allah sentiasa bersama-sama orang-orang yang sabar. Kam di sini adalah isim istifham mabni sebab atas dia ada sukun kan. So dia ala sukun fi mahali raf'in sebagai mubtada. Lagi satu kita lihat bila ni dia berkedudukan mansub. Salbani Israil lakam atainahum min ayatim bayina. Bertanyalah kepada Bani Israel berapa banyak keterangan-keterangan yang telah kami berikan kepada mereka, sedang mereka masih ingkar juga. Kam di sini adalah istifham mabni ala sukun fi mahali nasbin sebagai maf'ulun bihi. Kita lihat pula contoh perkataan man ya, sebab man ni ada berbagai-bagai fungsi, tapi di sini dia adalah sebagai isim istifham, dia juga mabni ya. Kul kullum mutarabbisum fatarabbasu fasata'lamu naman ashabun busiratis sawi wa manih tada. Katakanlah wahai Muhammad, tiap-tiap seorang di antara kita sedang menunggu, maka tunggulah kamu. Kemudian kamu akan mengetahui kelak siapakah orang-orang yang berada atas jalan yang lurus dan juga siapa yang mendapat petunjuk. So man di sini dia isim istifham mabni ala sukun, kedudukan mubtada, jadi dia adalah fi mahali raf'in. Satu lagi, manzalazi yashfa'u indahu illa biizni. Jadi siapa yang dapat memberi syafaat atau pertolongan di sisinya melainkan dengan izinnya. So man di sini adalah isim istifham mabni ala sukun, juga fi mahali raf'in, juga sebagai mubtada. Contoh perkataan ma seperti man tadi, dia ni berbagai fungsi, tapi di sini dia adalah isim istifham ya. So wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah. Dan apakah yang menghalang kamu, maka kamu tidak mau berperang pada jalan Allah untuk menegakkan agama Islam. So ma di sini dia adalah isim istifham mabni ala sukun, dia adalah sebagai mubtada, jadi fi mahali raf'in. Begitu juga satu ayat lagi, saya qulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim. Orang-orang kurang berakal antara manusia akan berkata, apakah yang telah memalingkan mereka, iaitu orang Islam, dari kiblat yang mereka dahulu menghadapnya. Ma di sini juga adalah mubtada, jadi i'rabnya adalah fi mahali raf'in. Satu lagi ayat, isqala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika. Ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apakah yang kamu akan sembah sesudah aku mati? Mereka menjawab, kami menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu. Ini Nabi Yaqub dengan anak-anak dia. So di sini ma di sini adalah isim istifham mabni ala sukun fi mahali nasbin sebagai maf'ulun bihi muqaddam. Kita lihat pula contoh i'rab untuk harfun istifham. Tadi kita buat isim, sekarang ni harfun ya, perkataan hal ni. Qul hal yastawil a'ma wal basiru am hal tastawiz zulumatu wan nur. Bertanyalah, adakah sama orang yang buta dengan orang yang celik, atau adakah sama gelap gelita dengan terang? Mestilah tak sama kan? So hal di sini adalah harfun istifham mabni ala sukun.
Satu lagi contoh, walaqad yassarnal Qur'ana lizikri fahal mim muddakir. Dan demi sesungguhnya kami telah memudahkan Al-Quran untuk peringatan dan pengajaran. Maka adakah sesiapa yang mahu mengambil peringatan dan pelajaran? Allah tanya kan. So hal di sini juga adalah harfun istifham mabni ala sukun. Satu lagi contoh, ya ayuhal nasu zkuru ni'matallahi alaikum hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum. Wahai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepada kamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rezeki kepada kamu? Banyak soalan Allah ya. So hal di sini juga adalah harfun istifham mabni ala sukun. Jadi kita kena buat banyak reflection lah ni. Sekarang kita beralih pula kepada i'rab harfun. Harfun ni adalah perkataan yang mabni ya. Saya sebut dah juga banyak kali bila kita buat harfun dulu. Jadi sebutan i'rabnya adalah harfu, kalau misalnya min, perkataan harfu jar kita ada min, ala, ila, fi ni. Dan hatta ni pun semua adalah, kalau kita lihat ujungnya adalah sukun ya. Jadi kita akan i'rab dia harfu jar mabni ala sukun. Sampai hatta ni semua sama ni kalau kita tengok ya. Tapi B ni dia baris bawah, jadi kita akan kata harfu jar mabni ala kasri. Begitu juga li ni, jadi sama dengan B ni. Tapi ka ni dan waw di sini dia adalah apa tu atas fathah. Jadi kita panggil dia harfu jar mabni ala fathah, fathi. Ya, untuk ma ni pun jadi kita tengok ada harfun ya, apa tu harfun mabni ala sukun. La ni kita tengok harfun nafi. Harfun nafi mabni ala sukun juga sebab ada alif ni sukun. Ni harfun taukid ni, harfun taukid mabni ala fathi. Dan fa ni adalah harfun ataf. Kita tengok sini mabni ala fathi. Dan au sebab ada sukun, jadi kita harfun ataf mabni ala sukun. Lam ni adalah harfun jazam kan, kita dah buat juga. Harfun jazam mabni ala sukun. Lam juga adalah harfun jazam, jadi harfun jazam mabni ala sukun. Jadi sebutan dia kita kena mabni, so dia mengikut apa yang atas, apa yang apa tu hujung, apa tu i'rab ataupun baris yang di belakang tu. Dia bergantung jenis banyak berbagai-bagai harfun yang telah kita pelajari. Sekarang kita lihat contoh ayat Al-Quran. Untuk ni kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Di sini kita tengok anni ni dia ada harfu jar mabni ala sukun sebab ada an sepatutnya kan. Dan wa ni harfun mabni ala fathah atas. Dan b ni adalah harfun jar mabni ala kasri. Dan kita li ni pun juga harfu jar mabni ala kasri. Juga B ni juga sama, harfu jar mabni ala kasri. Dan wa ni adalah harfun mabni ala fathah. So makna di sini kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia kerana kamu menyuruh kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran dan kamu beriman kepada Allah. Satu lagi contoh kita tengok, ilal ladzina amanu amilus salihati wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Ini adalah untuk harfun ataf. So kita sebut apa tu i'rab dia. Wa ni adalah harfun ataf mabni ala fathah. Waw ni juga sama ya, semua sama-sama, tiga semua ala fathah di sini. So makna dia kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan mereka pula berpesan-pesan dengan kebenaran serta berpesan-pesan dengan sabar. Satu lagi contoh kita lihat apabila ini pun juga harfun ataf dan istinaf. Wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu yakulun. Di sini kita tengok waw ni adalah istinaf, jadi dia adalah harfun istinaf mabni ala fathah sebab atas kan. Dan wa ni pun adalah ataf, dia harfun ataf mabni ala fathah. Ni fa ni adalah istinaf, jadi dia harfun istinaf mabni ala fathah. Jadi itu cara-cara mengi'rab untuk harfun ni. Makna di sini dan dalil yang terang untuk mereka memahami kekuasaan dan kemurahan kami ialah bumi yang mati kami hidupkan ia serta kami keluarkan daripadanya biji-bijian. Maka daripada bijian-bijian itu mereka makan. Lagi satu contoh kita tengok untuk harfun. Dan kita ada harfun nasbin dan juga harfun jar di sini ya. So an yunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadi.
So an ni sebenarnya adalah harfun nasbin, dia mabni ala sukun. Dan min ni adalah harfu jar mabni ala sukun juga. Dan ala ni juga adalah harfu jar mabni ala sukun sebab semua ke atas kan. Min juga adalah mati di sini, harfu jar mabni ala sukun. So maknanya bahawa Allah menurunkan dari limpah kurnianya itu wahyu kepada sesiapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Satu lagi contoh ni untuk harfun jasmin dan juga harfun jar. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. So kita tengok ala ni adalah harfu jar mabni ala sukun. Lam ni adalah harfun jazam mabni ala sukun. La ni juga harfun jar mabni ala fathah. So di sini maknanya segala puji tertentu bagi Allah yang telah menurunkan kepada hamba-Nya Muhammad kitab suci Al-Quran dan tidak dia menjadikan padanya sesuatu yang bengkok ataupun terpesong. Alhamdulillah kita telah sampai ke penghujung perkongsian kita untuk sesi ini. Saya sudahi dengan surah Al-As dan juga tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wallahu a'lam.